Penonton yang disayangi dan dihormati, adakah anda gemar menjadi orang pertama berkongsi maklumat di media sosial? Itu tidak bermakna anda boleh menyebarkan berita tanpa ditentukan kesahihannya. Pastikan anda membuat semakan di portal sebenarnya.my atau portal MyCheck Malaysia terlebih dahulu. Assalamualaikum, salam sejahtera dan salam Malaysia Madani. Alhamdulillah bertemu lagi kita minggu ini dalam Pastikan Sahih edisi Isnin 14 Ogos 2023 bersama saya Nadin Nordin. Kita mulakan dengan segmen Sahih. Kebelakangan ini, kewujudan akaun palsu sering berlaku. Ada yang menggunakan gambar individu lain atau logo sesebuah syarikat bagi tujuan penipuan atau sebagai platform penyebaran berita atau maklumat palsu. Ini berkaitan akaun palsu yang diwujudkan bagi tujuan menyebar kandungan meragukan berkaitan pendaftaran pengundi. Orang ramai diminta berwaspada dengan akaun palsu yang menyebar kandungan meragukan berkaitan pendaftaran pengundi pelancong Cina. Orang ramai diminta untuk hanya merujuk silang kandungan yang sahih daripada saluran rasmi kerajaan. Turut tersebar kini di media sosial mengenai kenyataan palsu yang dikaitkan dengan Yang Berhormat Fahmi Fadzil. Kenyataan ini menyatakan bahawa Yang Berhormat Menteri KKD menggantung perkhidmatan komunikasi individu. Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia MCMC tidak menerima sebarang arahan daripada Menteri Komunikasi dan Digital. Justeru dakwaan yang dilemparkan oleh beberapa individu adalah tidak benar dan bersifat fitnah. Pihak MCMC melaksanakan tindakan pentadbiran berkanunnya seperti yang diperuntukkan dalam Akta Komunikasi dan Multimedia 1998. Pihak MCMC tegas dalam melaksanakan kewajipannya bagi memastikan integriti maklumat dan keharmonian awam terbela. Perhatian bagi si penyebar maklumat yang gemar berkongsi maklumat melibatkan 3R, terutama berkaitan institusi diraja. MCMC ingin memberikan peringatan kepada orang ramai agar tidak memuat naik atau berkongsi sebarang kandungan maupun pandangan berbau kebencian dan penghinaan yang membabitkan institusi diraja di media sosial dan aplikasi permesejan. Peringatan ini dikeluarkan susulan perkongsian individu tidak bertanggungjawab yang menyebarkan kandungan berbentuk penghinaan terhadap institusi diraja. Sehubungan itu, pihak MCMC akan terus membuat pemantauan bagi membendung penyebaran maklumat yang tidak sahih serta kenyataan bersifat jelik membabitkan institusi diraja. Sebarang perkongsian kandungan bersifat palsu, jelik dan mengancam merupakan satu kesalahan di bawah Seksyen 233 Akta Komunikasi dan Multimedia 1998 AKM 1998. Jika disabit kesalahan, boleh didenda maksimum RM50,000 atau penjara setahun atau kedua-duanya sekali. Baik penonton, kita bawakan pula isu yang berlaku baru-baru ini semasa PRU DUN ke-15 berkaitan kad pengenalan diguna individu lain untuk mengundi pada PRN. Polis Kedah telah membuka kertas siasatan tular dakwaan terdapat pengundi di Kedah yang tidak dapat mengundi kerana kad pengenalannya dipercayai telah digunakan oleh individu lain. Kejadian itu dikatakan berlaku ketika hari pengundian PRN Kedah pada 12 Ogos 2023 lalu. Dakwaan dimuat naik di Facebook milik Rozana Mokhtar yang merupakan mangsa kejadian terbabit. Rozana turut berkongsi kepada MyCheck laporan polis yang dibuat di Balai Polis Padang Surai. Ketua Polis Kedah mengesahkan pihaknya menerima 3 laporan berkaitan kes serupa dan telah membuka kertas siasatan di bawah Seksyen 7 Akta Kesalahan Pilihan Raya 1954. Mohon orang ramai tidak membuat sebarang spekulasi mengenai isu ini di media sosial kerana ia boleh mengganggu proses siasatan yang sedang dijalankan. Baik, masih lagi perkongsian daripada pihak MyCheck Malaysia berkenaan isu PRU DUN ke-15. Kali ini berkaitan isu dakwaan kertas undi yang telah dicetak dan siap ditanda. Ini adalah tidak benar. Tular satu ucapan mengatakan sebuah parti politik telah melanggar Undang-Undang Pilihan Raya kerana mencetak dan memberi kertas undi yang siap ditanda kepada pengundi. Hasil penelitian pihak MyCheck Malaysia pada kertas undi tersebut mendapati ia tidak mempunyai ciri-ciri kertas undi sebenar. Kertas undi seharusnya mempunyai nombor siri,
cop Suruhanjaya Pilihan Raya SPR serta petak kosong yang belum ditanda. Menurut Akta Kesalahan Pilihan Raya 1954, individu boleh didakwa sekiranya dapati mencetak kertas undi selain pihak SPR. Tan Sri Dr. Nur Hisham Abdullah juga tidak terlepas daripada menjadi mangsa terhadap penyebaran berita palsu. Menurut perkongsiannya di Facebook rasmi beliau menyeru perhatian kepada semua rakyat Malaysia berkaitan berita tidak bertanggungjawab dan berita palsu yang telah diviralkan menggunakan gambar dan nama beliau. Antara kandungan tajuk berita palsu ini adalah hampir semua prosedur rawatan mata di hospital lebih mementingkan wang berbanding kesihatan pesakit. Kes hospital pakar mata terkenal menjadi viral. Jangan percaya, sila ambil maklum dan jangan sesekali tertipu dengan berita palsu ini. Untuk makluman, beliau akan berbincang dengan pihak peguamnya untuk mengambil tindakan saman dan ambil tindakan mahkamah atas penipuan ini. Jangan percaya pada perkongsian maklumat di media sosial berkenaan permohonan bantuan e-wallet RM300 kini dibuka. Untuk makluman, pihak Kementerian Kewangan menegaskan bahawa maklumat mengenai bantuan e-wallet RM300 kini dibuka adalah palsu. Orang ramai diminta untuk tidak menyebarkan atau berkongsi sebarang maklumat yang tidak pasti. My bayar PDRM yang dihantar melalui email. Boleh percaya ke? Awas, phishing melalui email saman trafik palsu. Pastikan anda membuat semakan di laman sesawang atau aplikasi jabatan atau agensi yang sah sebelum berurusan. Jangan dedahkan maklumat perbankan anda. Kebiasaan taktik skamer akan mengumpan anda untuk klik ataupun tekan pada pautan yang dihantar melalui email dan sekiranya anda klik, peratusan untuk mencuri maklumat peribadi anda adalah mudah. Jadi jangan biarkan skamer lebih bijak daripada anda. Kementerian Kesihatan Malaysia KKM memandang serius dan kesal terhadap penyebaran maklumat palsu dan mengelirukan yang tular di media sosial, khususnya Facebook, berkaitan pengesahan produk kesihatan yang kononnya telah mendapat pengiktirafan oleh kementerian. Ingin ditegaskan bahawa pihak KKM tidak pernah terlibat atau mempunyai kolaborasi bersama dengan syarikat yang menjual produk di laman japanesetechnology.online. Sebagaimana penggunaan produk yang ditawarkan oleh syarikat tersebut menerusi paparan iklan yang disiarkan. Justeru orang ramai adalah dinasihatkan agar menghentikan sebarang perkongsian maklumat tersebut. Berhati-hati dan tidak mudah terpedaya dengan tawaran perkhidmatan dan produk yang boleh menarik minat serta emosi dengan menyemak fakta dan maklumat di platform yang dipercayai. Tindakan boleh diambil di bawah Seksyen 211 dan 233 Akta Komunikasi dan Multimedia 1998. Kini kita ikuti kenyataan media Ketua Polis Daerah Sik berkaitan video seorang lelaki ditahan orang awam. Pihak PDRM Sik mengesahkan kejadian berlaku pada 12 Ogos 2023 di Pasar Mini Anak Yatim Sik Kedah. Semasa pengadu sedang bekerja di Pasar Mini tersebut, kawan sekerjanya memberitahu bahawa motosikal miliknya diambil orang. Pengadu terus keluar untuk melihat dan mendapati seorang lelaki tidak dikenali menaiki motor beliau sambil menolak serta memakai helmet pengadu. Pengadu terus menahan lelaki tersebut sambil dibantu oleh orang awam yang berada di tempat kejadian. Lelaki tersebut diserahkan kepada pihak polis. Hasil siasatan, suspek mengaku mencuri motosikal tersebut untuk dibawa balik ke Pulau Pinang dan suspek tidak mempunyai pengenalan diri. Suspek telah direman dan kes sedang disiasat. Orang ramai dipohon untuk menyalurkan sebarang kes jenayah bagi mencegah pelakuan jenayah demi keamanan semua pihak. Anda biasa lihat tawaran pelaburan saham seperti ini. Katanya dijamin mendapat untung, tiada charge tersembunyi dan pelbagai lagi kata-kata manis seperti menanam tebu di hujung bibir. Jangan biarkan diri anda ditipu pelaburan misteri ini. Tidak ada jalan yang mudah untuk mendapatkan wang. Ditambah lagi ajakan pelaburan yang mempergunakan gambar tokoh-tokoh agama. Semak dahulu sebelum wang anda hilang. Perhatian semua akaun bank anda adalah tanggungjawab anda. Jangan kongsi butiran perbankan atau kad ATM dengan sesiapa pun termasuk ahli keluarga dan rakan anda. Ayo ikuti pesanan mesra ini.
Banyak betul orang share kisah scam dalam social media ni. Soalan yang paling sekali orang selalu tanya ialah kenapa susah sangat nak tangkap scammer kalau kita tahu ke mana duit tu pergi? Inilah dia. Scammer tak guna akaun sendiri. Diorang gunakan akaun keldai. Scammer ni dia operasi secara sindiket. Diorang bukan gunakan satu tapi banyak akaun keldai untuk sukarkan proses menjejak mereka. Nak tahu apa tu akaun keldai? Bukan yang ni. Ish. Kedai akaun ni ialah individu yang membenarkan akaun bank mereka digunakan oleh orang lain untuk transaksi kewangan yang tidak sah atau menyalahi undang-undang. Macam scam ni lah. Scammer ni akan gunakan macam-macam cara untuk memperdayakan mangsa menjadi keldai akaun. Iklan kerja lah, loan murah lah, iklan sewa bank akaun, menyamar jadi kawan lah, semua ada. Tapi tujuan scammer ni tetap sama. Diorang cuba nak akses kepada akaun korang. Jangan ingat jadi keldai akaun ni benda kecil je. Kalau kena tangkap, korang berdepan hukuman penjara 5 tahun atau denda atau dua-dua sekali. Lepas tu, akaun bank korang akan kena sekat dan tak boleh dah buat sebarang transaksi perbankan termasuk terima gaji. Bank juga boleh pilih untuk tutup terus akaun korang dan tak benarkan korang buka akaun bank baru pada masa depan. Bayangkan tak ada bank account, tak ada kad ATM, tak boleh transfer duit online, tak boleh shopping online. Tu paling sedih sekali tu. Jadi ingat, jangan benarkan akaun bank atau kad ATM anda digunakan oleh sesiapa pun. Kalau ada yang meminta maklumat perbankan ke, nombor PIN ke, kata laluan ke, lagilah jangan bagi. Jangan tertipu dengan scammer ya. Ingat, anda lebih bijak. Follow kami di Facebook Amaran Scam, #Soal Sekat Sebar. Baik penonton, ingat jangan sekali terlibat dengan aktiviti keldai akaun. Hentikan spekulasi, hapuskan berita yang tidak pasti. Tak pasti jangan kongsi. Pastikan sahih berat seketika. Kembali selepas ini dengan segmen semasa. Selalunya memori saya untuk Hari Merdeka 31 Ogos adalah banyak aktiviti di peringkat sekolah. Dan di sekolah selalu masa lebih kecil dulu adalah pertandingan poster, warna bendera Malaysia dan pelbagai aktiviti kawat di sekolah. Semua itulah. Tetapi memang dulu masa saya muda di sekolah tak ada gadget lagi. Jadi pada masa itu semua Hari Merdeka kita akan tengok TV, tengok pembarisan dan sambutan Hari Merdeka peringkat nasional. Itu memang tradisi lah setiap tahun macam tu. Tradisi keluarga, adik saya dilahirkan 31 Ogos 1983. Jadi setiap 31 Ogos adalah sambutan hari jadi beliau. So malam kita akan ada birthday party ataupun keluar makan bersama keluarga. Sambutan Hari Kebangsaan, bila kita laungkan merdeka, 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 itu adalah satu status kita bebas daripada penaklukan dulu. Dan sekarang ini dalam konteks hari ini, merdeka itu apa maksudnya untuk setiap individu rakyat Malaysia. Kita bukan saja memandang dari fakta sejarah dulu, tetapi pada masa hadapan. Untuk anak muda, untuk pastikan anda melengkapkan diri dengan kemahiran. Yang itu sangat penting kerana kalau setiap rakyat itu mahir dalam kerja mereka, negara ini akan terus membangun. Kita nak negara yang produktif. Kita nak rakyat semua menyumbang. Setiap hari, setiap orang pergi bekerja menyumbang kepada produktiviti negara. Itu harapan saya untuk golongan belia di Malaysia. Hai semua, saya Hannah Yeoh, Menteri Belia dan Sukan, dan di sini saya ingin mengucapkan selamat menyambut Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2023. Ingat, tekad perpaduan penuhi harapan. Harus kita seiring menjadi perkasa, mencerahkan indera jangka.
Malaysia Madani tekad perpaduan penuhi harapan. Dan seterusnya, ayuh kita aktifkan segmen semasa. Semua parti dinasihatkan tidak kira menang atau kalah, hendaklah mengeratkan silaturahim demi keamanan dan kemajuan negara. Keputusan Pilihan Raya Umum Dewan Undangan Negeri ke-15, PRU DUN ke-15 adalah keputusan rakyat dan perlu dihormati. Setelah bertarung sungguh-sungguh, kadang-kadang suhunya agak panas. Ini waktunya semua rakyat dari semua parti, menang atau kalah, harus bersilaturahim. Kerajaan perpaduan, saya ingin beri jaminan terutama terhadap persekutuan yang terus kekal dan kukuh selepas PRN ini. Kita akan terus bertugas, bukan sahaja seperti biasa, tetapi lebih tekun dan keras bekerja supaya Malaysia akan mencipta kejayaan yang dibanggakan. Pusat tuition kami dilancar untuk menyediakan pendidikan tambahan percuma kepada pelajar kurang berkemampuan. Inisiatif itu bertujuan membantu pelajar meningkatkan prestasi akademik khususnya dalam peperiksaan CJ Pelajaran Malaysia SPM. Hari ini kita mungkin dapat sampai kepada beberapa puluh ribu saja student. Kita nak lebih ramai lagi student, especially yang akan menduduki SPM untuk diberi tuition percuma lah. Kita tahu tuition di bandar sana mana ada percuma. Ya, itulah untuk keluarga yang kaya raya lah. Tapi di sini kita memilih student daripada keluarga yang B40 dan sebagainya yang boleh akan dapat lebih cemerlang dalam peperiksaan SPM. Itu tujuan kita. Lebih 83,000 pengguna di Perlis telah menerima manfaat menerusi jualan rahmah bagi tempoh April hingga kini. Ini menerusi 45 siri program jualan rahmah di seluruh 15 kawasan Dewan Undangan Negeri DUN melibatkan 29 lokasi premis perniagaan, manakala 16 lagi di luar premis iaitu Dewan Orang Ramai, masjid dan secara bergerak. Menurut Pengarah Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup KPDN Perlis, Nur Razah Jaafar, nilai jualan direkodkan lebih RM863,000 setakat 7 Ogos lalu. Katanya, KPDN Perlis memperuntukkan hampir RM510,000 bagi penganjuran jualan rahmah. Dalam usaha memperluaskan jualan rahmah di peringkat komuniti, pihak KPDN Perlis bekerjasama dengan pemborong tempatan bagi membekalkan barangan keperluan asas yang ditetapkan di setiap lokasi penganjurannya agar dapat memenuhi permintaan masyarakat. Salah satu pemborongnya ialah AMG Group yang kini mempunyai 4 cawangan iaitu di Bintong, Arau, Sena dan Kuala Perlis yang sentiasa memberi sokongan kepada KPDN setiap kali penganjuran jualan rahmah ini. Kerajaan negeri akan meneliti tindakan yang boleh diambil termasuk cadangan untuk menggunakan tapak pelupusan sampah baharu bagi menampung sisa pepejal di tapak pelupusan sampah Tanjung Langsat TPSTL yang terbakar. Terdapat 3 kawasan yang telah dikenal pasti iaitu di Pasir Gudang, Silong, di Kulai dan Bukit Payung di Batu Pahat. Pengerusi Jawatankuasa Perumahan dan Kerajaan Tempatan Johor, Datuk Muhammad Jafni berkata, cadangan itu akan dikemukakan kepada Kementerian Pembangunan Kerajaan Tempatan KPKT. Tambah Muhammad Jafni, Jawatankuasa bertindak rancangan kawasan khas RKK Sungai Skudai telah ditubuhkan bagi menangani masalah pencemaran di sungai itu. Katanya, penempatan setinggan di sepanjang 52 km jajaran Sungai Skudai itu dikenal pasti antara punca sungai berkenaan masih teruk tercemar walaupun kerja pembersihan kerap dilakukan. Eksplorasi rukun negara dilancarkan bagi memperkasakan pembudayaan prinsip rukun negara di semua peringkat. Ia selaras cadangan kementerian agar lafaz ikrar rukun negara dilaksanakan dalam setiap program rasmi kerajaan. Pelbagai program seperti Dialog Anak Muda, Musikal Eksplorasi Rukun Negara dan Kapsul Suara Anak Malaysia dianjurkan melibatkan penyertaan pelbagai lapisan masyarakat.
ini adalah satu bersejarah bagi kita dan juga Kementerian Perpaduan Negara di mana kita hidupkan kembali rukun negara ini. Sebab kalau dulu tahun 70-an, 80-an memang rukun negara memang dilepaskan di semua sekolah setiap hari pertama, setiap minggu atau setiap bulan masa majlis perhimpunan. Angkatan Tentera Malaysia ATM dan Markas Pemerintahan Indo-Pasifik Amerika Syarikat menganjurkan eksersis KRIS Aman 2 2023 bagi mempersiapkan kemahiran menyertai misi Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu PBB di seluruh dunia. Bahagian Hal Ehwal Awam Markas Angkatan Bersama J7 memaklumkan eksersis menerusi program Global Peace Operation Initiative melibatkan 847 peserta dari 26 negara bermula 12 Ogos hingga 26 Ogos ini di Port Dickson, Negeri Sembilan. Program itu mengadaptasikan senario operasi pengaman PBB di peringkat operasional dan teknikal yang terbahagi kepada 3 aspek iaitu acara latihan pegawai STE, acara latihan lapang FTE dan Critical Enable Capability Enhancement 2CE. Majlis pembukaan eksersis itu disempurnakan oleh pengarah latihan bersama dan eksersis Usin Dopakom J7 di Padang Kawat Markas Pemerintahan Latihan dan Doktrin Tentera Barat Port Dickson. Seorang lelaki yang dilaporkan hilang selepas terjatuh ketika memancing di laut berhampiran sangkar ikan di Pulau Aman, Batu Kawan ditemukan lemas. Pegawai Operasi Balai Bomba dan Penyelamat BBP Batu Kawan Azmi Tahar berkata, Muhammad Azali Muhammad Azrin 28 yang dilaporkan terjatuh ke dalam laut kira-kira 11.42 pagi ditemukan pada 4.14 petang. Pihak bomba menerima maklumat seorang lelaki telah terjatuh ke dalam laut ketika sedang memancing dan pihak bomba menjalankan operasi mencari dan menyelamat SAR sebelum mayatnya ditemukan kira-kira 4.8 km dari tempat mangsa terjatuh. Beliau berkata mayat mangsa dibawa ke Hospital Seberang Jaya untuk bedah siasat. Katanya operasi tamat sepenuhnya pada 5.23 petang. Baik penonton, pastikan saya berat sekali lagi kembali selepas ini di minit-minit yang terakhir untuk segmen notifikasi. Jangan ke mana-mana. Melihat kepada kejayaan dan impak besar program e-Tunai, kerajaan bersetuju untuk menawarkan kredit e-Tunai sebanyak RM100 kepada semua rakyat dewasa Malaysia yang berpendapatan RM100,000 setahun dan ke bawah. Bilangan penerima yang layak dianggarkan melebihi 10 juta rakyat, iaitu merangkumi golongan yang masih dikategorikan B40 dan M40, walaupun kita sekarang merangka supaya meminda pendekatan B40 dan 40 ini. Tapi kalau kita golongkan pada kumpulan ini, dana dalam kemudahan ini akan mencecah sekitar RM1 bilion. Mengambil ibrah daripada peristiwa hijrah ini, kita ingin mengajak seluruh rakyat untuk bersatu hati dalam membentuk sebuah masyarakat yang lembut dalam membicara, halus dalam berpesan, harmoni dalam ikatan persaudaraan, jujur dalam pekerjaan, amanah dalam menggalas tugas, dan gagah perkasa dalam mencipta kejayaan. Dan di sini kita nasihatkan, jauhilah perasaan hasad dengki, fitnah memfitnah, jauhlah berfikiran judgemental, sempit dan negatif. Ini kerana ia tidak akan mendatangkan faedah pada bangsa dan negara.
Terima kasih kerana masih lagi setia bersama kami dalam Pastikan Sahih. Ayuh kita aktifkan segmen yang terakhir iaitu segmen notifikasi. Di minit-minit terakhir, kami akan war-warkan kepada anda maklumat ataupun info berguna untuk anda sertai dan ikuti. Ayuh kita mulakan dengan program ini, Usrati Jannati. Jangan lupa untuk saksikan pada petang ini pukul 6 petang di saluran TV1 untuk mudah di mana saja anda berada. Muat turun aplikasi RTM Klik ke telefon pintar anda. Kita teruskan dengan program seterusnya adalah Blood Donation Campaign iaitu Can Save 3 Life. Ya, sama-sama kita sertai bertempat di mana unit bergerak kami berada di mana. Ya, tarikhnya terlebih dahulu 15 Ogos 2023 iaitu Selasa pada hari esok bertempat di level 14 Tower 2 Wisma Amfers Kelana Jaya bermula seawal 10 pagi hingga 3 petang. Untuk makluman anda boleh layari laman sawang ini www.pdn.gov.my. Kita teruskan dengan persidangan keterjaminan makanan kebangsaan 2023 yang akan dirasmikan oleh Yang Berhormat Datuk Seri Muhammad Khalid Nordin, Menteri Pendidikan Tinggi, dan juga disempurnakan oleh Yang Berhormat Datuk Seri Haji Muhammad Sabu, Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan. Pada 15 hingga 17 Ogos 2023, Kelestarian Produktiviti Makanan Negara, Dewan Besar Pusat Kebudayaan dan Kesenian Sultan Salahuddin Abdul Aziz Shah Universiti Putra Malaysia. Ini pula adalah program meningkatkan daya tahan dan psikologi wanita. Saya letih juga. Ya, wanita juga letih ya. Strategi mengurus emosi wanita. Ya, pada 15 Ogos 2023, 10 pagi Selasa. Dan kita bawakan pula seterusnya adalah menjayakan penyusuan susu ibu bagi ibu berkerjaya. Ya, untuk Aziz Zainal Alam, jangan lupa 17 Ogos 2023 Khamis 2.30 petang, Nutrisi Junaidah iaitu Klinik Kesihatan Tanah Merah dan juga Nutrisi Roswani Klinik Kesihatan Batu Gajah pada 2.30 petang 17 Ogos 2023 Khamis. Hentikan spekulasi, hapuskan berita yang tidak pasti. Tak pasti, jangan kongsi. Ingat, Pastikan Sahih setiap hari Isnin hingga Khamis 2.30 petang di saluran TV1 dan serentak serentak di saluran berita RTM. Ingat, Malaysia Madani, tekad perpaduan penuhi harapan. Assalamualaikum dan salam sejahtera.